Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini di dalam mata pelajaran jenayat, kita masih lagi bincangkan di dalam pelajaran yang ketiga, iaitu di dalam tajuk pemberontak dan juga al-buruh. Baik, hari ini kita akan sambung di dalam tajuk pemberontak di dalam bab cara menghadapi pemberontak. Baik, di dalam kitab awak ada sediakan 3 cara untuk menghadapi pemberontak menurut Islam. Kita lihat dulu yang pertama di sebelah kanan awak. Pemerintah Islam hendaklah memberi pandangan dan juga nasihat melalui perundingan dengan yang memberontak supaya mereka kembali ke pangkuan jemaah Islam. Baik, perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah apabila menghadapi pemberontak ialah perlunya berbincang ataupun secara rundingan. Maknanya secara yang baiklah. Tak perlu diisytiharkan perang dulu. Mestilah melalui tahap yang pertama ni. Sebelum kita nak bertempur dengan pemberontak, sebelum nak tangkap diorang, mesti kita gunakan nasihat. Mesti kita gunakan cara berbincang. Bila kata berbincang ni maksudnya tak perlu gunakan senjata. Ini cara yang pertama yang Islam suruh. Kalau pemerintah terus isytihar supaya perang, supaya bertempur, maka itu adalah satu kesalahan bagi pihak pemerintah. Kemudian yang kedua, cara untuk menghadapi pemberontak yang kedua ialah ketika peperangan sedang berlaku, para tentera pemerintah Islam tidak boleh mengejar musuh yang meninggalkan medan peperangan dan mereka juga tidak boleh menghukum pemberontak yang telah lemah dan juga yang cedera. Baik, yang kedua dibagi tahu, kalaulah dah bincang, kalaulah pemerintah dah buat rundingan, namun pemberontak masih lagi degil, kemudian terjadi peperangan ataupun pertempuran, di dalam pertempuran tu, tentera Islam tak boleh kejar pemberontak yang dah lari, ataupun dia tak boleh hukum pemberontak yang dah lemah, yang dah cedera parah, yang dah lemah, tak boleh dihukum. Mesti dibiarkan macam tu dan akan dibicarakan nanti oleh pemerintah. Askar tak boleh buat keputusan sendiri semasa pertempuran ataupun peperangan. Kalau musuh tu dah lemah. Okey. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga ialah pemerintah tidak boleh merampas harta mereka sebagai ghanimah. Ghanimah tu apa? Ghanimah maksudnya harta rampasan perang. Okey. Jadi seperti kita sedia maklum, semasa Islam dulu berperang dengan orang yang bukan Islam, orang kafir, memang niat nak datang serang negara Islam, kita boleh rampas harta diorang. Kalau kita dapat tawan askar musuh tu, kita boleh jadikan hamba. Kalau dia ada kuda, kita boleh rampas kuda dia, kita boleh jual kuda dia, dan itu adalah milik askar yang dapat tadi tu. Ingat, milik askar yang dapat. Contoh, orang Islam berperang dengan orang musyrikin, orang kafir. Kalau kita dapat kalahkan dia, tentera tu tadi akan jadi hak milik kepada askar. Boleh jadi hamba dia dan segala apa yang dibawa masa tu, kuda dia, baju perang dia, pedang dia, semua kita boleh ambil, askar boleh ambil dan boleh jual. Tapi berbeza kalau askar tadi menghadapi pemberontak di negara Islam tu. Orang Islam memberontak di negara Islam, kalau terjadi harta diorang punya senjata dan diri diorang sendiri takkan jadi ghanimah, tak boleh dijadikan hamba. Baik, itu yang ketiga. Baik, seterusnya kita akan tengok pula, kita akan lihat permasalahan berkaitan pemberontak. Jadi dalam kitab awak ada senaraikan 5 permasalahan berkaitan pemberontak. Kita lihat yang pertama dulu. Setelah tamat pertempuran di antara tentera pemerintah Islam dengan tentera pemberontak, tetapi ada pula tentera pemerintah Islam yang membunuh tentera pemberontak padahal pemberontak telah meletakkan senjata dan berjanji untuk bertaubat dan taat kepada pemerintah, maka tentera yang membunuh itu dikenakan qisas, melainkan tentera itu tadi bersumpah bahawa yang dia bunuh masih lagi memberontak dan tidak mahu taat kepada pemerintah. Namun, pembunuh masih tidak terlepas dari tanggungjawab iaitu membayar diat
tetapi tidak dikenakan kisos. Baik, jadi permasalahan yang pertama berlaku kalau dah ada pertempuran. Kalau dah ada pertempuran, ketika tu pemerintah Islam dah menang. Askar pemerintah Islam ni dah menang. Kemudian bila dah ditawan semua orang tu, kalaulah askar tu secara tiba-tiba membunuh, mungkin dia geram dan sebagainya, dia bunuh, maka ketika itu askar itu akan dikenakan hukuman kisos. Hukuman kisos maknanya askar tu tadi akan dibunuh balik. Melainkan kalau askar ataupun tentera tu bersumpah, dia sumpah yang mana pemberontak tadi tu dia belum lagi nak taat. Maknanya masih lagi nak melawan pemerintah. Jadi dia dikenakan diat sahaja. Diat tu apa? Diat maksudnya denda. Perlu membayar sejumlah duit kepada keluarga orang yang memberontak tu tadi. Ingat ini berlaku kalau dah tamat pertempuran. Baik. Yang kedua kita akan lihat pula, sekiranya tentera pemerintah Islam membunuh pemberontak yang ditawan atau membunuh mereka yang terluka, pembunuh itu wajib membayar diat, bukan kisos, kerana ada kesamaran, iaitu syubhah bagi keharusan pembunuhan. Baik, permasalahan yang kedua ni berlaku semasa pertempuran tu belum habis. Tapi tentera dah dapat tawan beberapa orang pemberontak. Ketika tu kalaulah askar ataupun tentera tadi bunuh pemberontak, dia tak perlu kisos dan hanya perlu membayar diat ataupun denda. Baik, kemudian yang ketiga, pemberontak yang terkorban dalam pertempuran matinya adalah sia-sia kerana tidak boleh diambil tindakan kisos atau diat terhadap pihak yang membunuhnya. Baik, yang ketiga ni dia bagi tahu, kalau semasa peperangan ataupun semasa pertempuran, pemberontak mati dibunuh oleh askar, maka askar tersebut tak dikenakan sebarang hukuman, iaitu tidak dikenakan kisos dan juga tidak dikenakan diat. Kerana semasa askar tu membunuh tadi, memang peperangan sedang dijalankan, sedang berlaku. Okey, kalau peperangan dah habis, baru tak boleh bunuh. Tapi kalau semasa peperangan, askar boleh bunuh. Baik, kemudian permasalahan yang keempat ialah pemerintah Islam tidak boleh membunuh pemberontak yang lari dari perang dan sudah mencampakkan senjatanya serta yang telah berpaling dari medan berperang. Baik, yang keempat ni, kalau askar tersebut dah lari, dah surrender, dah tak nak lagi memberontak, dah lari jauh-jauh, askar tak perlu kejar dan tak perlu bunuh. Itu yang keempat, tak boleh kejar dan tak boleh bunuh kalau pemberontak dah lari. Kemudian, yang terakhir di dalam permasalahan pemberontak ialah harta pemberontak yang ditawan tidak boleh dijadikan harta rampasan perang. Jadi yang kelima maksudnya, harta-harta yang diperolehi semasa pertempuran tadi tak boleh dijadikan harta rampasan perang. Kalau perang biasa tadi saya cakap, askar boleh ambil. Tapi kalau pertempuran yang berkaitan dengan pemberontak Islam di dalam negara Islam ni, hartanya semua akan disita oleh pemerintah. Terpulang kepada pemerintah, sama ada harta tu nak dipulangkan balik atau sebaliknya. Itu adalah hak pemerintah. Tapi kalau dalam perang biasa, askar boleh ambil harta tu. Itu beza perang biasa dengan pemberontakan. Baik. Itu tadi 5 permasalahan berkaitan dengan pemberontak. Seterusnya kita akan lihat pula hikmah. Di dalam yang terakhir, di dalam tajuk pemberontak ni, mesti kita nak kena belajar hikmah. Hikmah, apakah kebaikan kita meninggalkan pemberontakan? Kenapa Islam haramkan pemberontakan dalam Islam itu sendiri? Yang pertama kita lihat, hikmah dia ialah kita kena taat kepada pemerintah selagi pemerintah punya arahan tidak melanggar syariat dan tidak melanggar hukum Islam. Selagi pemerintah tu arahan yang dikeluarkan semuanya tidak bercanggah, walaupun Islam tak suruh, tapi benda tu tak bercanggah dengan Islam, maka kita kena taat dengan pemerintah. Contoh musim COVID sekarang, pemerintah suruh PKP ataupun pemerintah suruh kalau nak keluar rumah kena pakai mask.
Dan kita tahu pemakaian mask ataupun pelitup muka ni tak langgar pun syariat Islam. Maka kita kena taat pemerintah. Kerana apa? Arahan dia untuk kesejahteraan kita dan untuk kesihatan rakyat itu sendiri dan juga tidak melanggar syariat dan hukum Islam. Yang kedua, tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk Allah yang lain. Baik, yang kedua, hikmah meninggalkan pemberontakan ialah kita tak berlaku zalim dekat siapa-siapa. Dan kita tahu kalaulah kita ni memberontak, kesannya sangat-sangat besar yang mengakibatkan pertempuran, yang mengakibatkan peperangan. Dan orang-orang awam yang tak tahu apa-apa akan terkena tempias. Mungkin jadi pertumpahan darah, mungkin akan, kalau tak pertumpahan darah, mungkin boleh terbunuh. Jadi semua tu kita dapat elakkan kalau kita meninggalkan pemberontakan. Dan yang ketiga, kita hikmah meninggalkan pemberontakan ni ialah mematuhi peraturan dan undang-undang yang dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan juga pemerintahan Islam. Baik, Allah SWT ajar kita sebagai orang Islam ni ada benda yang kita kena ikut. Iaitu yang pertama, siapa yang kita kena taat? Yang pertama, kita kena taat kepada Allah. Dan yang kedua, kita kena taat apa yang Nabi sampaikan. Pertama Allah, yang kedua Nabi, dan yang ketiga kita kena taat kepada pemerintah yang melaksanakan perintah Allah. Jadi yang ketiga, kita kena mematuhi apa yang Allah SWT suruh. Dan ada 3 golongan ni. Pertama Allah, yang kedua Nabi, dan yang ketiga pemerintah. Jadi pemerintah kalau apa yang disuruh buat tak melanggar syariat, kita kena buat. Kita kena taat. Kenapa? Sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja di dalam tajuk pemberontak. Jadi kalau anak-anak nak buat ulang kaji, nak tengok buku, boleh lihat daripada muka surat 17 sehinggalah muka surat 22. Dan di akhir video ni, saya ada sediakan link untuk video-video tentang pemberontakan. Jadi boleh semaklah video dekat bawah ni. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga apa yang kita belajar ni mendatangkan manfaat dan faedah untuk awak. Dan juga untuk semua orang. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.